Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Pendidikan Islam Tingkatan 1, pelajaran 27 bertajuk Akhlak Terpuji Hiasan Diri dalam bidang Akhlak Islamiyah. Berakhlaklah kita dengan akhlak yang mulia. Apakah yang dimaksudkan dengan akhlak? Akhlak berasal dari perkataan khuluq yang bermaksud budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat. Maksud akhlak dari segi istilah pula ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah, tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Kita hendaklah berakhlak dengan akhlak Islam, iaitu akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah ciri-ciri kelebihan di antara manusia kerana ia adalah lambang kesempurnaan iman, ketinggian takwa dan keimanan seseorang manusia yang berakal dan beriman. Akhlak terbahagi kepada dua, iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Hiasilah diri kita dengan akhlak mahmudah dan peliharalah diri kita daripada akhlak mazmumah. Apakah yang dimaksudkan dengan akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah ialah sifat dan tingkah laku yang terpuji yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perakuan syarak. Akhlak mazmumah pula ialah sifat dan tingkah laku yang keji yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perakuan syarak. Kita hendaklah berakhlak mulia kepada Allah, dengan manusia, dengan haiwan dan juga dengan alam sekitar. Contoh akhlak mahmudah kepada Allah ialah syukur, sabar, redha, tawakal, zikir dan banyak lagi. Kita hendaklah elakkan diri daripada berakhlak mazmumah. Contoh akhlak mazmumah kepada Allah ialah riak, putus asa, sangka buruk dan lalai. Peribadi Rasulullah SAW adalah contoh yang paling tepat untuk dijadikan teladan dalam membentuk peribadi masing-masing. Begitu juga peribadi sahabat-sahabat baginda dapat kita jadikan contoh teladan kerana mereka semua berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Antara contoh akhlak mahmudah dengan manusia adalah seperti tawaduk, menghormati orang lain, pengasih dan pemurah. Mari kita lihat contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Apabila 2-3 hari Rasulullah tidak nampak salah seorang sahabatnya atau tidak bertemu di mana-mana, nescaya ditanya dan dicari oleh baginda. Bagindalah yang menziarahi ke rumah sahabat tersebut tanpa rasa sombong. Baginda makan, solat dan duduk bersama-sama dengan para sahabat. Satu hari ketika sedang menghadap hidangan makanan, datang seorang tua yang berkudis, hitam legam kulitnya, buruk rupanya dan berair pula kudisnya dan meminta makanan. Rasulullah SAW tanpa rasa jijik dan penuh tawaduk memegang tangan orang itu, dibawa ke sebelahnya untuk makan bersama-sama baginda. Sabda baginda yang bermaksud, barang siapa yang tidak mempunyai rasa belas kasihan, maka dia takkan mempunyai kebaikan seluruhnya. Justru hendaklah kita hiasi diri dengan akhlak mahmudah dan pelihara diri kita daripada akhlak mazmumah. Contoh akhlak mazmumah dengan manusia seperti sombong, memandang hina terhadap orang lain, kasar, memfitnah dan khianat. Kecintaan pada Rasulullah dan mengamalkan segala ajaran Islam yang dibawa oleh baginda sewajarnya disemai dalam kehidupan insan sejak daripada kecil lagi supaya mereka dewasa bersama nilai-nilai akhlak mulia. Ini sebagai pemangkin kepada kebahagiaan serta kejayaan hidup. Sekaligus nilai-nilai akhlak utama ini dapat menjadi benteng dalam menghadapi pelbagai cabaran dan ancaman nilai dari luar. Apakah kelebihan orang yang berakhlak mahmudah? Orang yang berakhlak mahmudah mendapat kedudukan yang tinggi
dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Mengapakah kita perlu memelihara akhlak kita supaya sentiasa berakhlak mahmudah? Antara lain, tujuan memelihara akhlak ini ialah mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Kedua, mendapat kasih sayang Allah dan sentiasa diberkati Allah. Ketiga, tujuan kita memelihara akhlak supaya berakhlak mahmudah ialah membentuk hubungan yang baik antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, apabila kita memelihara akhlak kita, kita sentiasa berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga akan mendapat syafaat dan rahmat Allah pada hari akhirat nanti. Dengan memelihara akhlak juga, ia dapat mewujudkan kestabilan politik dan keamanan negara. Akhir sekali, antara tujuan memelihara akhlak ialah meningkatkan kualiti modal insan yang amat diperlukan dalam membina kemajuan dan ketamadunan yang tinggi. Kita hendaklah sentiasa memelihara akhlak kita dan peliharalah diri kita daripada akhlak mazmumah. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu akan meruntuhkan maruah diri. Dengan berakhlak mazmumah juga, ia menjadikan diri kita hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah sentiasa memelihara akhlak kita supaya tidak bersikap mazmumah. Bersikap sombong contohnya akan dibenci manusia. Bersikap riak pula akan dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Justru, hendaklah kita bersikap dengan sifat mahmudah, iaitu dengan sifat amanah, sabar dan bertanggungjawab. Dengan ini pasti kita dihormati, disayangi dan dicontohi serta dapat memimpin orang ke jalan yang benar. Apabila berbicara berkenaan dengan akhlak atau keunggulan peribadi, maka tentulah nilai terunggul itu terpancar daripada akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecemerlangan umat Islam sesungguhnya terpancar daripada sinar akidah, gemerlap syariah serta kilauan akhlak yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya tidak ada jalan singkat untuk mencapai takwa dan akhlak mulia. Sejarah memperlihatkan seseorang yang hendak membaiki diri, lebih-lebih lagi masyarakat memerlukan belasan malah sampai puluhan tahun. Rasulullah SAW membuktikan praktikalnya Al-Quran sebagai panduan utama mencapai ketinggian budi dan akhlak yang mulia. Setiap individu Muslim perlu menghayati dan mengamalkan segala sikap dan akhlak baginda agar hidup kita selamat sejahtera di dunia dan di akhirat. Selepas mempelajari tajuk ini, cuba belajar nyatakan maksud akhlak dari segi istilah. Jelaskan maksud akhlak mahmudah beserta contoh. Ketiga, jelaskan maksud akhlak mazmumah beserta contoh. Keempat, huraikan dua tujuan memelihara akhlak mulia. Dan yang kelima, huraikan dua implikasi tidak memelihara akhlak dalam kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.